Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita belajar Sang Pokok Kembali Ceria di dalam buku teks muka surat 47, saling memerlukan di dalam buku aktiviti muka surat 50. Dan kemahirannya ialah kemahiran seni bahasa. Baik, murid-murid, aktiviti kita hari ini adalah mempersembahkan cerita. Cerita tersebut berdasarkan buku teks muka surat 47 Sang Pokok Kembali Ceria. Ya, tapi sebelum itu cikgu nak terangkan sedikit tentang teknik penceritaan yang menarik dan berkesan. Ya. Teknik yang pertama iaitu teknik persembahan mestilah tenang, meyakinkan dan gerak-geri bersahaja. Kemudian dari segi bahasa dan pertuturan, bahasa yang gramatis, intonasi suara yang betul, sebutan yang jelas dan tepat diperlukan. Ya. Penghayatan cerita maksudnya kamu menghayati cerita tersebut dan dapat menyampaikannya dengan lancar, ya, tidak tersekat. Sebaiknya cerita tu kamu hafal terlebih dahulu, ya, sebelum kita bercerita. Okey, kemudian interaksi dengan penonton atau audien, ya. Kita yang bercerita mesti ada interaksi dengan audien, jangan tengok bawah ni. Maksudnya jangan malu. Ya, kamu kena yakin dalam menyampaikan cerita kamu. Ya, seterusnya mesej nilai dalam cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejagat yang sesuai dengan tahap umur pencerita, ya, peserta. Okey, tempo penceritaan. Biasanya tempo ni ada pembukaan cerita, kemudian klimaks atau puncak cerita, dan anti klimaks iaitu di akhir cerita. Pengakhiran cerita macam mana? Contohnya kat sini, yang ni adalah permulaan. Ya, sampai ya, perjalanan dia sampai sini, ini klimaks dia. Dan yang bawah sekali, perenggan yang bawah sekali adalah anti-klimaks ataupun pengakhiran cerita tersebut. Biasanya akhir cerita mereka hidup aman damai, kan? Itu biasanya kalau kita baca cerita-cerita. Okey, seterusnya kawalan suara mestilah mengikut jalan cerita, tidak menjerit. Ya, jangan menjerit sewaktu menyampaikan cerita ataupun mendata saja. Jangan membaca pula, ya, sebab itu cerita mesti dihafal. Ya. Dan tidak beremosi secara berlebihan. Kalau sedih tu jangan pula sampai beria pula kita nak menangis, kan? Okey, jadi faham semua, itu adalah semua teknik penceritaan bagi mempersembahkan cerita. Baik, seterusnya kamu dengar saya menyampaikan cerita, ya, yang bertajuk Sang Pokok Kembali Ceria. Sang Pokok Kembali Ceria. Di sebuah ladang, kelihatan sang pokok dan rakan-rakannya sedang bersedih. Pohon mereka kurus dan daun mereka kekuningan. Aduhai, malang sungguh nasib kami tumbuh di sini. Sang pokok dan rakan-rakannya bersuara sedih. Tidak lama kemudian, datang sang cacing ke pedu sang pokok. Hai sang pokok, mengapakah kamu dan rakan-rakan bersedih? Kami sakit. Tempat tinggal kami kering dan tidak subur, jawab sang tanah. Oh begitu.
Izinkan aku dan keluargaku tinggal di kawasan pendukamu, kata sang cacing. Sang pokok dan rakan-rakannya bersetuju. Sejak hari itu, sang cacing dan keluarganya telah menggembur tanah dan memberikan baja kepada sang pokok. Selain itu, sang cacing juga menggali tanah sehingga dapat menambah udara yang masuk ke dalam tanah. Sang pokok dan rakan-rakannya kembali subur dan berbuah lebat. Mereka tersenyum ceria dan mengucapkan terima kasih kepada sang cacing. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat sejati. Sekian, terima kasih. Murid-murid, cikgu nak cerita sedikit dan tunjukkan beberapa keping gambar tentang pokok tualang. Kenapa pokok tualang? Sebab dalam buku aktiviti muka surat 50 ada cerita mengenai pokok tualang. Jadi sebelum kita buat aktiviti menulis tersebut, kita lihat sedikit gambar dan fakta tentang pokok tualang ini. Okey, lihat ini gambar dia. Jadi pokok tualang ini mempunyai batang berbentuk silinder, lurus dan licin dan direkodkan sebagai pokok hutan hujan tropika tertinggi di dunia, iaitu pada ketinggian 83.8 meter. Ya, bukan semua pokok tinggi ni, tapi yang paling tinggi pernah direkodkan adalah setinggi tersebut. Okey. Ini di hutan hujan tropika, maksudnya di hutan negara kita. Tapi di peringkat dunia, pokok tualang merupakan pokok yang ketiga tertinggi selepas Giant Redwood California, iaitu pada ketinggian 101 meter, dan Blue Gum of Africa di Australia pada ketinggian 97.8 meter. Okey, kita lihat ini gambarnya. Okey, di hutan hujan tropika Malaysia, pokok tualang merupakan rumah kepada lebah madu gergasi yang datang membuat sarangnya di dahan-dahan pokok tersebut. Ya. Jadi satu pokok tualang boleh dihuni sehingga 100 buah sarang lebah tualang. Jadi itu antara fakta mengenai pokok tualang. Murid-murid, awak boleh buka buku aktiviti muka surat 50. Kita akan buat aktiviti melengkapkan cerita, kemudian persembahkan cerita tersebut. Ya, diberi kat situ 6 perkataan untuk diisi di tempat kosong dalam petikan saling memerlukan ini. Jadi awak boleh isi ya, contohnya tumbuh kat situ, matahari, melindungi, daun-daun, melambatkan dan mengalir. Jadi latihan ni senang saja ya. Selepas lengkapkan cerita, kamu persembahkan cerita tersebut di hadapan ibu atau ahli keluarga kamu yang lain, ya, berdasarkan contoh yang saya buat bagi tajuk Sang Pokok Kembali Ceria tadi. Ya, buat yang lebih baik daripada saya, insya-Allah. Jadi sehingga itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.